Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Artinya, bermula tiga perkara membinasakan ia tiga perkara membinasakan akan yang mengerjakannya kan tiga perkara. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini di dalam siri pengajian kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang mana pengajian di dalam siri takmir kita ini, kita berada pada bab yang ke-9 yang menyatakan berkaitan dengan sifat ujub, salah satu daripada sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan dengan sifat mazmumah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada halaman muka surat 55 bagi kitab Jawi, pada baris yang ke-8 dibilangkan daripada atas. Kesinambungan kita berkaitan dengan dalil, yang mana pengarang kita Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil yang nak menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat ujub ni ialah sifat yang dicela. Mendatangkan dalil nak menyatakan kepada kita sifat ini ialah sifat yang diharamkan oleh agama kita. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran yang telah kita baca pada pertemuan kita yang lalu di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Kemudian kesinambungan kita pada hari ini iaitulah dalil yang kedua yang didatangkan oleh pengarang kita
berkaitan dengan sifat ni sifat hak dicela. Maka dalil yang kedua ni ialah dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata pengarang rahimahullahu taala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, bermula tiga perkara ni, ada tiga perkara kata Nabi membinasakan ia tiga perkara ni. Membinasakan tiga perkara ni binasa akan orang yang mengerjakannya kan tiga perkara. Bagi orang-orang yang bersifat dengan sifat ni, dengan tiga sifat ni, maka dia akan binasa. Orang ni akan binasa. Binasa dunia, binasa juga akhirat. Mana? Bila kata binasa ni ancaman daripada Nabi. Ancaman daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mempunyai tiga sifat ni. Mana? Yang pertama, orang ni akan binasa. Pertama, daripada tiga perkara tu. Pertamanya kikir yang diikut. Sifat kedekut. Ada sifat dekut di dia. Sifat kikir di dia. Maka manakala ada sifat dekut di hati dia, dia ikut. Dia gitu pada dekut dia tadi tu. Ada sifat dekut. Aku gitu ke dekut tadi. Menyebabkan dia kedekut daripada membelanjakan, mengeluarkan hartanya kepada perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan binasa. Hak nampak sekalinya binasa di akhirat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu sifat kedekut, lalu tu dia turut sifat tu dengan bahawa dia menahan diri dia, harta dia tadi yang dia miliki daripada membelanjakan kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah atas jalan wajib ataupun atas jalan sunat. Kalau hak sunat, rugi dia. Kalau hak wajib, maka menyebabkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka binasa orang ni. Ni orang yang mempunyai sifat kedekut. Bila ada sifat tu, dia gitu kata kedekut dia tadi tu. Tahan daripada mengeluarkan harta kepada perkara-perkara yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan kedua, yang kedua yang membinasakan orang yang ada tiga ni akan binasa. Yang kedua, keinginan nafsu yang diturut. Dia ikut nafsu dia. Nafsu dia tu dia ikut. Yang mana nafsu hak dia nak tadi tu. Kemahuan nafsu dia tu nak kepada benda-benda hak diharam. Maka gitu perintah nafsu. Maka menjerumuskan seorang tadi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyahzubillah. Ini pun sama. Akan binasa juga orang tadi. Lagi yang ketiga, perkara-perkara yang akan membinasakan seorang tadi. Yang ketiganya menyukakan dan membilangkan baik oleh seorang. Dia perasan diri dia membilang baik oleh seorang akan dirinya diri bagi seseorang. Dia membilang baik. Dia perasan dengan diri dia banyak ibadat,
Berasa dengan diri dia ni banyak ilmu dan lain-lain daripada perkara-perkara tersebut. Ini pun akan membinasakan juga. Bahkan pengarang kita telah menyatakan pada pertemuan kita yang dulu, bukan setakat sifat ni sifat yang dicela pada syarak, yang dikategorikan dengan sifat mazmumah, bahkan tambahan lagi sifat ni boleh membatalkan pahala ibadat kita oleh kerana ada sifat tu, sifat perasan diri aku ni banyak ilmu, aku ni kuat ibadat, aku ni kuat baca Quran, aku ni kuat bangun tahajud, aku ni begian. Ibadat hak kita lakukan tadi akan menjadi batal dari sudut pahalanya. Rugilah kita dengan amal hak kita buat tadi. Ini 3 perkara yang membinasakan seseorang. Maka perlu kita jauhi. Ini ancaman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dia panggil perkataan sahabat lah, ataupun hadis mauquf, ataupun disebutkan dengan asar. Maka kata Ibnu Mas'ud, al-halaku fi isnaini al-qunuti wal-ujbi. Al-halaku fi isnaini al-qunuti wal-ujbi. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan dia. Yang mana dia kata, bermula binasa itu ada ia binasa ni pada 2 kelakuan. Pada salah satu daripada 2 dia nak sebut ni, orang ni akan binasa. Ini pun ancaman juga ni. Ini perkataan sahabat tapi. Sungguh pun begitu, walaupun perkataan sahabat boleh jadi ianya ambil daripada maknanya perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dia dengari. Cuma dia tidak menyandarkan ini aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai kata dia. Ini dia panggil perkataan sahabat. Hadis mauquf nama dia. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, salah satu daripada 2 perkara ni, orang ni akan jadi binasa. Orang ni akan jadi binasa. Binasa dunia, binasa akhirat. Pertamanya mana? Orang 2 yang bersifat dengan salah satu daripada 2 ni akan dia tu binasa. Pertamanya, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Ini setengah daripada maksiat. Maksiat hati, maksiat batin, yang mana seorang itu putus asa dengan rahmat daripada Allah. Upamanya dia banyak melakukan kemaksiatan, banyak buat derhaka pada Allah, tiba-tiba dia putus asa daripada rahmat Allah, iaitulah putus asa daripada ampunan daripada Allah. Maka menyebabkan seorang yang bersifat dengan sifat putus asa ini, oleh kerana dia tu banyak maksiat, putus asa dengan rahmat Allah, Allah tak apa dah, dosa aku ni banyak ni, dosa aku ni, dah putus asa, maka menyebabkan dia tadi maknanya tidak bertaubat kepada Allah. Maka dia setengah daripada golongan orang yang rugi akhirat, setengah daripada orang yang binasa di akhirat. Binasa juga dunia dengan melakukan maksiat-maksiat, bertubi-tubi tanpa bertaubat kerana putus asa daripada rahmat Allah. Maka orang yang putus asa ni orang yang binasa di akhirat. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala tu luas. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sangat-sangat luas kepada hambanya. Lebih-lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun sebanyak mana sekalipun maksiat derhaka yang kita lakukan, maka kita perlu bertaubat kepada Allah dan kita bersangka baik
Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Apatah lagi nak dibandingkan dengan orang kafir, yang mana kafir dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia peluk Islam, maka segala maksiat derhaka kufur dia sebelum daripada ni Allah maaf habis. Apa nak kata sekiranya kita yang beriman daripada kecil lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir pun sekiranya dia masuk Islam, Allah Ta'ala maaf hak lepas-lepas daripada maksiat hak dia buat, dan dosa hak paling besar sekali iaitulah dia syirik kepada Allah. Hak ni Allah Ta'ala ampun bagi dia, apatah lagi kita. Orang yang beriman kepada Allah daripada kecil lagi tak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh yang demikian, jangan sesekali kita putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah, orang ni akan binasa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, nak bilang dalam topik kita ni, hak ni. Yang kedua, menyukakan akan seorang, dia menyukakan oleh dirinya diri bagi seorang. Ayat ni kita panggil perasa bagi diri sendiri, uju. Ni pun akan binasa juga. Kerana apa? Dua ni dikatakan binasa oleh Ibnu Mas'ud. Hanya menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini. Kata Ibnu Mas'ud, dua ni binasa. Kerana apa? Kerana bahawasanya orang yang putus asa, hak pertama tadi, putus asa daripada rahmat Allah, binasa dia. Sebab kata dia tu binasa, kerana orang hak putus asa daripada rahmat Allah, tiada menuntut ia orang yang putus asa dengan rahmat Allah ni, dia tak tuntut akan kebajikan. Dia takkan cari kebajikan dah. Sebab apa? Kerana dia tiada harap ia seorang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ni, dia tak harap akan kebajikan, akan kebaikan, akan rahmat daripada Allah. Dia tak cari dah lah. Bila orang ni dia putus asa kerana banyak maksiat yang dia lakukan, dia putus asa daripada ampunan Allah Ta'ala. Allah tak ampun dah aku. Oleh kerana dia rasa putus asa begitu, dia tak cari dah sebab untuk mendapatkan keampunan Allah, berada senantiasa dalam maksiat. Sebab tu dia binasa. Sebab apa? Berterusan dalam maksiat kerana dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak maaf. Pakar begitulah. Belalah aku jadi jahat-jahat gi. Dia tak tuntut untuk mencari kebajikan. Tak cari sebab untuk dapat ampunan rahmat daripada Allah. Tak bertaubat, tak buat baik, tak minta maaf dengan Allah. Ini orang putus asa, rugi. Ini orang yang binasa. Orang yang binasa. Itu satu. Sebab tu kata binasa orang yang putus asa daripada rahmat Allah ni. Yang kedua, dan orang yang ujuk pula. Orang ni pun binasa, kata Ibnu Mas'ud. Sebab apa kata orang yang ujuk dibasa? Tiada menuntut ia orang yang ujuk ni, dia tak tuntut, dia tak cari akan kebajikan. Dia tak tuntut cari kebajikan. Kerana apa dia tak tuntut cari kebajikan? Kerana sangkanya orang yang ujuk ni, dia sangka telah mendapat ia orang yang ujuk, dia dapat akan kebajikan. Kerana dia suka, dia banyak dah ibadat. Ini orang yang perasan dalam hati dia, aku banyak ilmu, aku banyak ibadat, aku banyak baca Quran, aku banyak bangun tahajud, aku banyak bersedekah dan lain-lain. Maka bila ada perasaan wujud dalam hati dia, oleh kerana dia sangka dia ni banyak dah, binasa dia. Ibadat dia tak bertambah. Sedangkan amal ibadat pahala tadi tu maknanya oleh kerana ada perasaan wujud tadi, tidak mendapat pahala daripada amal perbuatan dia, amal ibadat hak dia lakukan. Amal pahala tak ada. Hak amal dia buat, lalu tu dia berasa cukup dah dengan ibadat hak dia lakukan tadi.
Sedangkan pahala tak ada. Maksiat berjalan. Hak ni maka binasalah orang tersebut di akhirat. Kalau hitung Allah banyak sebelah kejahatan hak dia lakukan. Aku berasa banyak amal ibadat, habis amal-amal tadi tu pahala dia tidak mendapati oleh orang tersebut lantaran daripada sifat wujud tersebut tadi. Tu binasa orang tadi. Habis itu. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat tanya. Ditanya yakni oleh sahabat. Dia tanya, sahabat tanya, Siti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat tanya bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Ada sahabat tanya. Maka menjawab ia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, orang ni akan buat kejahatan apabila menyangka ia seorang akan diri seseorang tadi berbuat baik. Orang yang perasa banyak amal, perasa banyak buat bagian-bagian daripada amal kebaikan, ini ialah merupakan waktu orang tu telah melakukan kejahatan sebenarnya. Dia buat jahat bagi diri dia. Walaupun tak nampak buat jahat, sebenarnya dia buat jahat dah tu. Dia telah menzalimi diri dia. Orang yang berasa banyak buat amal, pahalanya tak ada daripada amal hak dia buat tadi. Tak ada pasal-pasal. Tu kata Sayyidatuna Aisyah. Dan memandang seorang laki-laki. Habis itu. Ni masuk cerita lain. Dan memandang, ni pengarang kita menghikayatkan satu cerita. Dan bermula memandang oleh seorang laki-laki kepada Bishrin, yakni ada seorang laki-laki dia pandang kepada Bishrin, kepada Bishrin bin Mansur rahimahullahu taala. Ada seorang laki-laki ni dia duk tengok kepada seorang yang bernama Bishrin. Lalu tu yang mana Bishrin tu pada ketika memanjangkan ia Bishrin memanjangkan akal sembahyang. Ada seorang laki-laki duk tengok pada Bishrin, yang mana Bishrin ketika tu dia ada tengah sembahyang. Bila dia tengah sembahyang, dia baca panjang misalnya, lamalah. Dan mengelokkan ia Bishrin akan ibadat. Bishrin tu pula duduk comel ibadat dia, nampak Allah comel ibadat dia. Comel sungguh ibadat sembahyang dia ni, ibadat Bishrin ni. Lalu tu ada laki-laki duk tengok, duk kagum, dengan takjub dengan apa hak dilakukan oleh Bishrin tadi. Comel sungguh ibadat dia. Sembahyang pun lama katakan, baca pun baca lama misalnya. Maka lantaran daripada tu, maka tak kala selesai ia Bishrin tadi daripada sembahyang bagi Bishrin, lalu tu berkatalah ia Bishrin tu bagi laki-laki itu, laki-laki hak tengok Bishrin tadi, dia kata apa? Jangan menipu akan dikau. Lelaki hak tengok aku saat ni tu, jangan kamu menipu, jangan tertipu kamu oleh barang yang engkau melihat daripada aku. Jangan duk tertipulah dengan kekaguman hak mu duk tengok aku tadi tu. Allah comelnya ibadat aku. Dari sudut ibadat aku comelnya. Kamu jangan duk kagum sangatlah. Kamu tertipu tu dengan apa hak mu duk lihat aku tu. Kerana apa? Dia kata mu tertipu tadi tu kerana iblis mengerjakan ibadat. Kerana iblis mengerjakan ibadat ia iblis buat ibadat. Bahkan ibadat iblis tu dan sembahyang ia iblis beribu-ribu tahun. Banyaknya ibadat iblis, beribu-ribu tahun dia sembahyang. Sehingga kan kata ulama, maknanya iblis ni di tempat-tempat mana di atas muka bumi ni semua dia telah sujud dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ibadat iblis hebatnya dia. Maka iblis ibadat dia tu hebat daripada aku. Tapi kemudian jadi ia iblis kepada barang yang jadi kepadanya. Kepada apa terjadi kepada dia? Apa dia? Artinya jadi ia iblis kafir
la'natullah wal iyazu billahi ta'ala. Apa tu? Muduk kagum kat aku tu kerana apa? Tak payahlah nak kagum pada aku, kata Bishri. Tu tertipu dengan iblis tu gitu tu. Mu tertipu dengan ibadat aku buat, jangan dok kagum sangatlah, dia kata. Setara iblis pun ibadat comel boleh jadi kafir. Apatah lagi maknanya aku ni hak ibadat sikit. Ni ketakutan Bishrin tadi. Dia nak jaga hati dia. Jangan bagi perasaan ujub ada di dalam hati dia. Ni cerita hikayat seorang yang maknanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu pesannya dia kepada orang tersebut. Habis itu. Ketahui olehmu bahawasanya sebab wujud tu jahil dan bahawasanya ubatnya ialah ilmu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.